Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang loceng, like, komen dan subscribe untuk isu-isu yang panas dan terhangat hanya di Sebalik Kontroversi channel. Terima kasih. Pakatan Harapan ambil alih negara kelang kabut. Hari ini, terdeda isu berkenaan siasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, di mana didapati ada saksi menyatakan nama-nama orang yang dia terpaksa hulur derma sebagai dana politik. Namun, akibat kegairahan Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Tun Dr. Mahathir mahu menghancurkan jenama UMNO, maka hanya Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi sahaja yang dikenakan dakwaan menerima sogokan. Dalam pada itu, saksi itu mewakili syarikat Ultra Kirana Sendirian Berhad dalam sesi soal jawab bersama peguam dakwa telah mendedahkan melalui buku ledger yang ada bersama beliau bahawa ada tersenarai 6 lagi nama penerima dana politik rasuah jika ikut terma yang dikenakan terhadap Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Maka saksi berkenaan pun memberi bukti lengkap dengan tarikh pemberiannya sekali. Dek kerana pendedahan ini kecoh satu negara yang membangkitkan dan membicarakan isu ini. Persoalan utama, kenapa nama-nama ini tidak diheret dan didakwa ketika mendakwa Zahid? Tanya para netizen dan marhen sekalian. Kenapa hanya Presiden UMNO sahaja yang kena? Nama mereka-mereka yang lain kenapa diketepikan sahaja? Ketika menyiasat dari satu sumber dan satu trail tentu sudah pun tersenarai nama mereka. Atas sebab itulah cara mereka menyiasat Zahid Hamidi. Nama Zahid Hamidi juga diberi koding dan gelaran namun didakwa juga. Maka pasti sekali SPRM era Pakatan Harapan dipimpin oleh lantikan politik Tun Dr. Mahathir. Latifah Lokoya pasti sudah tahu nama-nama lain dalam koding. Kini menjadi kecoh seluruh negara yang bertanya, kenapa yang lain tidak didakwa sama? Maka huru-haralah sistem dalam negara, termasuk sistem keadilan dengan selektif persecution and political persecution yang sangat jelas. Sambil itu, mengapa jika derma diberikan kepada pemimpin UMNO dan musuh PH ditakrif sebagai rasuah, namun jika diberi kepada pro PH, ia ditakrifkan sebagai dana politik? Inilah dia akibat menyerahkan kuasa kepada mereka yang tidak pernah merata kuasa. Dan jika ada yang sudah berpengalaman pun memiliki niat yang tak elok dan berpolitik 24 jam dan bukanlah menjaga rakyat. Sebelum PRU 14 pun sibuk dengan isu skandal, selepas PRU 14 pun sibuk dengan cerita skandal juga dan kebajikan rakyat diketepikan. Sistem keadilan dan kehakiman di waktu ini adalah at its lowest, dengan pihak tertentu berpihak kepada hakim rasuah. Ia menjadi jelek dan mual kerana ketika ketidakadilan terjadi kepada pihak yang bukan pro mereka, mereka ini menghilangkan diri. Namun bila puak mereka dipersoal kerana rasuah, mereka ini tiba-tiba muncul pula. Zeti Akhtar dan Muhammad Nazlan masih belum didakwa lagi kerana menerima rasuah. Kenapa puak PH dan pro mereka tidak desak segera kes dibuka? Memang benar jika terdapat kenyataan negara maju mula menuju kehancuran sebaik saja kuasa diserahkan kepada yang bukan ahlinya seperti Pakatan Harapan. Ini baru bab sistem kehakiman dan sistem perundangan ia sudah melalut. Ia belum lagi bab ekonomi dan penambahan hutang oleh kerajaan PH. Jika kerajaan Barisan Nasional berhutang, aset negara masih ada dan Petronas tidak dijara. Tapi bila Pakatan Harapan berkuasa, selain bertambah hutang baru, aset negara juga banyak terjual.
Hanya yang ada pada PH adalah kisah skandal 1MDB yang mereka tipu dan kes-kes yang mereka cipta untuk musuh sambil puak diri sendiri. Tidak didakwa seperti dalam topik ini. Sekian berita dari Di Sebalik Kontroversi. Jumpa di isu seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, komen, dan subscribe.